Assalamualaikum. Halo Oleh. So Sigma Bro Chapris. First of all, apa yang aku sampaikan malam hari ni adalah apa yang korang kena belajar. Korang tak perlu keluar, duduk je depan PC korang, depan iPad korang, depan handphone korang, belajar dan sediakan satu pensel, satu buku untuk korang take note apa yang aku sampaikan. So make sure fokus dan take note semuanya. So Sigma Bro Chapris, apa yang aku nak sampaikan dekat dalam ni untuk first chapter adalah Forex trading, dan kita akan pergi ongoing broker forex, pasaran forex, analysis technical, risk management and emotional control. Dan jangan lupa like, comment and share. Dan apa yang aku nak korang komen adalah apa yang korang nak tahu, bukan pasal chat handsome kau ni, chat dah makan ke belum, duduk mana, raya berapa banyak duit raya. Aku tak nak korang komen macam tu. Aku nak korang komen apa yang korang nak tahu. Okay? So fokus dengan apa yang korang nak tahu pasal forex trading. Apa-apa saja, tak kisah. Okay? So apa tu forex trading? Aku tak tahulah kenapa korang nak trade, tetapi pastinya nak buat keuntungan unlimited di mana-mana sahaja. Okay? Korang kena clear apa yang korang nak dalam forex trading. Kalau korang clear, baru korang tahu di mana korang patut bermula. Bukannya kalau korang nak trade sebab korang nak kaya, itu bukan. Tapi kalau korang nak trade untuk buat keuntungan, tak kisahlah sikit ke, banyak ke, yang penting korang tahu kenapa korang dalam dunia forex trading. So kalau korang tengok dekat sini, foreign exchange, maksudnya pertukaran mata wang yang kita ambil keuntungan dalam masa 24 jam 5 hari seminggu. Secara itu secara kasar. Kalau secara halus dia adalah daripada pukul 6 pagi sampailah 6 pagi besoknya, market akan berjalan secara naik dan turun. Okey, pasaran dua hala. Kita trade ni, kita hanya melabur, hanya mengambil, kita as a trader, kita akan mengambil keuntungan beberapa peratus kecil sahaja daripada jumlah dagangan mata wang setiap hari. Contohnya, kalau jumlah dagangan wang setiap hari ni ada dalam 5 trilion ataupun 10 trilion, mungkin kita ambil cuma 50 USD ataupun 5 USD. Tak apa, itu nanti aku akan share dekat next chapter berapa kita akan ambil keuntungan mengikut capital yang kita dah sediakan dari masa ke masa. Okey, semua tu ada cara dia. So korang fokus untuk apa itu forex trading. Kalau korang tak clear, make sure korang tanya untuk korang kasih korang clear dan aku akan jawab satu persatu. Forex trading perlukan apa? Korang tak perlukan kereta, korang tak perlukan rumah, korang tak perlukan satu bandar, korang tak perlukan satu negara. Yang korang perlu cuma smartphone, tak kisah Android, Huawei, Apple, apa-apalah, yang penting korang boleh download MT5 dan MT4. Okey, tablet, iPad, Android iPad, the Android tablet, Samsung, apa-apa saja, Xiaomi ke apa, kalau ada tablet korang boleh beli. Laptop, tak kisah, laptop gaming ke, laptop kerja ke, laptop engineer punya laptop ke, tak kisah. Yang penting boleh download, boleh buka website. PC sama je lah dengan laptop. So kat sini apa yang aku nak sampaikan, forex trading ni tak perlukan modal yang besar untuk korang mula. Okey, yang penting korang tahu kemampuan korang dekat mana dan macam mana korang nak mula. Kalau korang kemampuan korang ada sebiji handphone, contohnya Samsung apa, kalau korang pakai Samsung zaman sekolah, Samsung apa? Samsung Corby, itu tak boleh lah. Samsung Corby, kau nak buka internet pun makan sejam. Kalau korang pakai Samsung Note 9, wah, sekarang yang baru apa? Samsung Flip. Korang nak flip account, korang pakai Samsung Flip. Itu boleh lah, reasonable lah. So korang kena tengok juga smartphone apa yang korang nak pakai. Okey, janganlah terlalu lama, janganlah terlalu baru pun tak apa. Jangan terlalu baru pun tak apa. Yang penting boleh buka website dan boleh download MT4 ataupun MT5. Okey, sama juga dengan tablet. Janganlah guna yang terlalu lama dan janganlah ambil yang terlalu baru. Ambil yang tengah-tengah pun tak apa. Okey, sebab kita ni nak trade, bukan kita nak rompak bank. Nak sampai nak kena hack ke apa, tak ada.
Kita cuma perlukan certain apps dan kita boleh buka website secara smooth lah orang kata. Okey, itu saja yang kita perlukan. Sama juga dengan laptop ni. Laptop janganlah ambil lama-lama. Sekarang korang nak deposit, korang nak withdraw, bukan sebab broker tu yang salah, tapi sebab laptop korang yang jam. Kan ada satu daripada withdraw, boleh withdraw senang-senang, tapi sebabkan website tak boleh buka, dah kena pergi kedai format apa benda semua, dah makan modal. Sama juga dengan PC. Yang penting dia boleh update dari masa ke masa. Itu sahaja. Tak perlu terlalu lama dan jangan terlalu lama dan jangan terlalu baharu. Kalau korang ada duit lebih nak beli yang ROG punya PC set ataupun laptop set, itu suka hati korang. Aku tak nak kacau. Okey? Yang penting duit untuk deposit ada. Kalau korang beli smartphone, tablet, laptop, PC tapi tak boleh nak deposit, es krim pop-pop memang oleh. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu. Okay, next. Forex versus saham. Ini normal FAQ yang selalu orang bagi untuk dijawab. Okay, korang baca kat sini. Saham, pelabur, jual dan beli saham. Okay, Forex, pelabur, jual dan beli mata wang. Contoh kalau saham, kita trade stocks lah. Stocks, tak kisah Starbucks, Apple, Nike, common lah. Facebook, Twitter, korang kena baca pergerakan ataupun potensi sesuatu saham tu pada satu masa. Tapi kalau mata wang ni, korang kena baca ekonomi negara tu pada satu masa. Okay, contohnya kalau korang tengok sekarang, mungkin harga emas tengah naik. Sebab apa? Sebab ada pergolakan ekonomi dari berantara satu negara dan satu negara lain. Jadi kat situ kita tahu mata wang negara ni akan macam mana dan kat situ kita boleh baca dah pergerakan mata wang negara itu akan macam mana. Okey, macam mana tu aku akan tunjuk lagi. Berpuluh-puluh ribu saham, tapi dekat Forex ada 6 mata wang dunia yang utama. Jadi dekat sini korang tak perlukan fokus yang terlalu banyak. Korang perlukan fokus kepada 6 mata wang sahaja, mungkin 6 negara ataupun 6 benua untuk korang create keuntungan. Contohnya kalau berpuluh-puluh ribu saham ni, orang ni kejap cakap Nike kasut dia tak dapat nak jual. Tapi orang kata Nike kata kasut dia akan terjual. Okey. Ada orang kata Starbucks air tak sedap, tapi kata Starbucks dia akan keluarkan menu baru. Jadi kat situ korang dah pening lah, sebab banyak sangat. So Forex ada 6 mata wang dunia yang korang perlu tahu. Contohnya korang perlu ambil tahu contoh pasal Amerika, Australia, Jepun dan kawasan Eropah. Macam tu saja. Okey, cukup. Dan saham ada pembeli dan penjual terhad. Maksudnya dekat sini untuk satu-satu saham itu korang ada terhad. Contohnya kalau korang terlambat ataupun korang ada capital tetapi tidak mencukupi untuk korang trade the stock, korang tak dapat juga untuk trade. Tapi kalau Forex tak kisahlah korang modal korang berapa, minimum cuma dalam 20 ke 10 USD paling sikit. So lebih kurang 40 hingga 60 ringgit korang dah boleh trade. Okay, so seterusnya adalah setengah saham agak susah untuk dijual, tapi Forex mudah untuk dijual beli. Maksudnya setengah saham agak susah dijual apabila saham itu tidak stabil. Jadi dekat situ apabila dia perlukan satu harga yang terbaik, dekat situ akan mengganggu proses korang untuk membuat pelaburan. Tetapi Forex tak kisah korang nak trade pukul berapa, yang penting dalam masa 5 hari seminggu selama 24 jam. 5 hari itu adalah hari Isnin sampai hari Jumaat, Sabtu dan Ahad market memang akan tutup. Senang cakap, dia akan ikut waktu bank. Okey, waktu bank. Bank dunia, maksudnya bank-bank negara-negara tersebut. Bank Eropah, bank Amerika, bank apa lagi? Bank Jepun. Kalau korang tengok dekat dalam Forex Factory, dekat situ korang tahu news bila bank tu akan tutup. Bank holiday dia tulis. Okey, contohnya ada news yang besar. Okey, NFP, banyak lagi, CPI, PPI, FOMC, semua tu akan berlaku dari masa ke masa. So kita tahu dekat situ bahawa bank-bank ni ada update dari situ, daripada setiap bank dunia itu apa perbincangan ataupun press conference ataupun percutian yang diorang akan ambil pada satu-satu masa lah. Okey, so seterusnya adalah urusan dan jual beli pada masa bekerja saja. Tapi kalau Forex, urusan jual dan beli dalam tempoh 24 jam selama 5 hari bekerja. Sama macam tadi aku cakap. So macam saham ni dia agak terhad dan agak setengah masa dia akan susah untuk dijual beli. Kerana apa? Kerana di luar masa bekerja. Masa bekerja ni pukul apa? Korang kena bacalah
dekat mana tempat diorang tu stok tu untuk korang membuat pelaburan. Contohnya daripada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Contohlah 10 hingga 6 petang. Kalau HQ dia buka pada pukul 8 sampai pukul 4 pagi, kita korang kena trade pada masa tu. Korang kena ikut masa diorang lah. So saham ni dia ada satu pasaran sehala saja. Satu pasaran diorang sehala saja. Kita boleh melabur sehala saja. Tapi kalau forex dia pasaran dua hala. Korang boleh buy, okay, ataupun sell. Tapi saham ini korang boleh buy sahaja dan cukup di mana korang nak tutup, korang nak collect the profit, baru tu korang jual. Okay, so itu maksud pasaran sehala. Dia masih ada buy and sell, tetapi yang korang boleh melabur adalah buy. Bila sampai satu tahap korang nak tutup, korang nak ambil keuntungan, korang akan jual. Okay, tetapi korang akan mengikut satu pasaran sehala saja. Okay, korang buy sampai satu tempat, korang nak ambil keuntungan, korang perlu jual. Korang dah beli, itu korang jual. Okay, tapi kalau forex ni korang boleh ambil dua pasaran hala, dua hala pasaran. Maksudnya korang boleh mengikut, ambil keuntungan untuk semasa price tu adalah masuk untuk membeli, korang boleh ikut, dan bila price untuk menurun korang boleh jual. Maksud dia macam tu, dia beza macam tu. Okay, so maknanya dekat sini ada perbezaan forex versus saham. Kalau korang tak clear, komen. Okay, kalau kawan-kawan tak clear, share. Kalau korang suka, like. So seterusnya adalah mata wang utama forex. Tadi macam aku cakap, saham ada masa-masa dia, mengikut masa bekerja. Okay, dan habis masa bekerja, dia akan membuat apa? Dia akan berhentilah. Sama juga macam forex, tapi dia tak akan berhenti pada hari-hari 24 jam 5 hari ni. Dia akan berhenti pada hari Sabtu dan Ahad saja. Dan dia akan bergerak rancak pada waktu-waktu yang akan aku cerita sekejap lagi. Dan masa-masa tu yang korang perlu fokus, macam tadi aku cakap, ada 6 mata wang, 6 negara yang korang perlu ambil tahu adalah Europe, Jepun, Great Britain, Kanada, Australia, New Zealand, dan satu lagi adalah Amerika. So ini adalah pair-pair yang korang akan selalu nampak di dalam korang punya MT5 ataupun MT4. Okay, ada 6 negara. Korang boleh pilih pair mana yang korang suka. Jangan ambil semua, ambil satu dahulu, kemudian pergi kepada 2, kemudian pergi kepada 3. Cukup. Dapatkan 3 pair yang korang selesa, yang korang suka pergerakan dia. Contohnya ada orang suka pergerakan yang laju, ada orang suka pergerakan yang perlahan. Itu terpulang kepada korang. Kalau korang rasa suka trade pair yang slow, korang nak santai, pilih pair yang slow. Okay, ada pair yang laju, contohnya USD biasanya, USD, GBP, EUR, itu semua pair yang laju. Okay, kalau nak pair yang slow, korang boleh pergi kepada Kanada, New Zealand, macam tu. Okay, CHF, itu pair-pair yang agak perlahan lah pergerakan dia. Okay, aku terangkan ni semua dengan bahasa yang mudah saja untuk korang faham. Kalau kita nak cerita secara fundamental dari segi ekonomi negara tu semua boleh, tapi akan memeningkan korang. Okay, so kalau secara fundamental aku akan ceritakan sedikit kenapa pair tu akan menjadi pergerakan yang laju dan perlahan. Kerana setengah negara ekonomi diorang rancak. Ada setengah negara ekonomi diorang sentiasa stabil, tenang, okey saja, tak ada pergolakan dengan negara-negara lain, tak ada pergolakan, tak ada bergaduh atau isu apa-apa dengan negara lain. So dekat situ pergerakan mata wang diorang akan lebih tenang. Okey, kalau berbanding dengan negara-negara Jepun, negara-negara China, negara-negara Rusia contohnya, dengan Amerika yang sentiasa ada isu dalam negara dan luar negara, dekat situ ekonomi diorang akan sentiasa mengalami perubahan harga mata wang diorang. Jadi dekat situ akan menyebabkan mata wang diorang itu jadi lebih volatile. Volatile tu apa? Degil. Jadi dekat situ akan ada movement yang lebih laju, lebih rancak berbanding macam negara-negara Australia dan New Zealand tadi, yang mana tak ada isu dalam dan luar negara. Okay, so masa. Okay, ini session yang korang akan terbiasa dengar dalam dunia forex ni, iaitu AUD dan JPY session pada jam ni semua waktu Malaysia yang aku tulis. Waktu Malaysia yang aku tulis. Okay, 8 AM sampai 11 pagi
8 pagi sampai 11 pagi adalah AUD dan JPY session. Maksudnya kalau korang nak trade dalam waktu tu, korang fokus pada pair-pair yang ada currency, mata wang AUD dan JPY sahaja dah cukup. Okey, seterusnya Euro dan GBP session 2 hingga 4 petang. Okey, jadi korang boleh fokus pada 2 hingga 4 petang Malaysia ni, korang boleh fokus pada currency EUR dan GBP session. Jadi dekat situ korang tak akan penat. Korang boleh fokus mana yang korang nak ambil. Sekarang korang kalau tak tahu mana nak ambil, korang waktu Euro GBP ni, Euro dan GBP ni, korang pergi trade currency AUD, dekat situ akan meleweh. Okey, korang akan ambil masa yang lama untuk satu trade. Jadi tak nak, kita nak semuanya jadi lebih efisien, lebih precise apabila kita trade. Okey, dekat situ juga kita akan dapat merendahkan kita punya risiko. Okey. Dan akhir sekali, the most famous session adalah US session, yang mana akan pengaruh semua currency yang ada dalam forex trading. US session, siapa je tak tahu. Kalau korang adalah trader, korang kena tahu apa itu US session. US session ni adalah waktu di mana semua market akan melakukan pergerakan yang tinggi, volatility, high impact news, semuanya ada dalam ni. Kalau korang nak lebih detail, korang pergi pada Forex Factory, korang take note. Pada waktu-waktu yang aku cakap ni, kalau contohnya JPY session ada high impact news itu akan berada pada waktu 8 hingga 11 pagi. Kalau Euro ataupun GBP punya news high impact ataupun medium impact ataupun low impact, dia akan banyak pada waktu 2 hingga 4 petang. Sama juga dengan US session, news dia pada high impact news seperti NFP, FOMC, PPI, CPI, retail sales, lagi apa lagi, macam-macam lagi. Semuanya akan banyak pada dalam waktu 8 hingga 11 malam. Jadi dekat sini apa yang kita kena tahu adalah, untuk first chapter forex trading, korang kena ambil tahu kenapa korang trade. Okey, korang take note kenapa korang nak trade. Satu. Nombor dua, bila korang dah tahu, korang pergi kepada pair apa yang korang suka, pilih satu dahulu, kemudian pergi kepada dua, kepada tiga. Okey, pair yang korang suka. Pair tu maksudnya contohnya USD GBP, GBP USD ataupun EUR JPY. Korang pilih satu. Kalau korang suka trade gold XAU USD, pilih satu dulu, kemudian pergi 2 pada 3. Okey, benda ni akan main peranan untuk everyday trade, maksudnya daily trade korang. Okey, contohnya macam pair ni bank dia cuti, tapi korang nak trade, jadi korang kena pilih pair lain yang bank dibuka, macam tu. Okey, so korang kena pilih satu dahulu, fokus, kemudian pergi pada 2, pada 3. Okay, dah dapat 3 maksudnya dah cantik. InsyaAllah after 3 pair yang korang dah market experience, market behavior semua korang dah tahu. Contohnya kalau aku cakap hari ni GBP JPY dekat price mana korang tahu dah, 169,600, macam tu lah. Okay, contohnya kalau aku tanya gold, hari ni gold dekat price mana dah dekat 2030.56. Korang dah tahu sedetail tu. Okay, jadi macam tu maksud aku. So pilih satu, pergi kepada 2 dan pergi kepada 3 lah. Pilih 3 pair yang korang selesa, korang suka. Dan akhir sekali adalah timing. Korang kena pilih pair-pair tu mengikut timing yang korang akan suka. Contohnya kalau korang suka trade pagi, pilihlah pair yang ada pada waktu pagi. Kalau korang suka trade pada waktu petang, pilihlah pair-pair yang ada pada waktu petang. Kalau suka trade US session, suka trade American punya dollars, maksudnya US session, USD, pilihlah pair-pair yang ada pada waktu malam. Kalau korang suka trade malam. Okey. Dan satu lagi, take note juga, pergerakan akhir market-market ni biasanya pada pukul 2 pagi 2 pagi waktu Malaysia. Okey, tapi aku tak recommend untuk korang trade pada waktu tu. Fokus pada waktu yang aku dah bagi ni saja, 8 hingga 11, 2 hingga 4, 8 hingga 11. Okey, kalau nak trade di luar waktu ni, hati-hati. Okey, korang di dalam risiko. Kalau korang trade dalam ni, insya-Allah satu risiko korang dah lepas. Okey, so itu saja untuk forex trading bab 1. Korang tunggu untuk next chapter. Assalamualaikum. Oleh.